Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min baini khalqihi wa khaliluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah yang bersiaran pada dan hadir di live Zoom, IG, Facebook dan sebagainya. Ahlan wa sahlan. Syukur kepada Allah, dah seminggu kita berpuasa. Kalau kita ingat pada minggu yang sudah, kita bermula pada hari yang Khamis dan hari ini sudah ganjil seminggu kita berpuasa. Walillahil hamd. Saya doakan semoga puasa ini semua Ramadan yang diberkati, Ramadan yang baik-baik pada semua. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung kembali huraian tadabbur kepada surah Al-Maidah, yang mana pada hari ini insya-Allah kita akan sentuh 3 ayat, iaitu ayat yang ke-17, ayat yang ke-18 dan juga ayat yang ke-19. Jadi bagi sahabat-sahabat semua yang belum bersama mereka Quran dan nak cuba tengok Quran di hadapannya, bolehlah berbuat demikian. Buka surah Al-Maidah, insya-Allah kita akan mulakan tafsiran kita ataupun tadabbur kita dalam ayat 17 sehingga 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu 3 ayat tersebut. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. Baik. Jadi kita akan mulakan dengan huraian ataupun tadabbur ayat yang ke-17 dulu, iaitu ayat laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibnu Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Apakah kesinambungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Sebelum ini kalau kita ingat, Allah ada ceritakan tentang Allah telah mengambil perjanjian dengan ahli kitab. Kan? Tetapi ahli kitab, iaitu ahli kitab ni termasuk Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka dinamakan sebagai ahli kitab?
kerana mereka ini diturunkan kitab samawi. Jadi secara umumnya kita, orang Islam, orang Yahudi dan orang Nasrani menyembah Allah, menyembah Tuhan yang sama secara asasnya. Sebab tu dalam Quran Allah kata, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa." Kan? Wahai ahli kitab, katakanlah kepada ahli kitab, marilah kita ke arah satu kalimah yang sama. Kan? Yang mana wa ilahukum ilahun wahid. Kan sepatutnya Tuhan-Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang satu. Cumanya akhirnya orang Yahudi dan orang Kristian ini telah mencemarkan tauhid mereka yang sepatutnya dibawa asalnya oleh nabi-nabi mereka, Nabi Isa, Nabi Musa. Dan kalau kita tengok juga kitab-kitab suci mereka, mereka juga menggunakan kata akar Tuhan yang sama, Eloh, Elohim. Jadi itu semua merujuk kepada Allah asasnya, cuma dalam bahasa mereka lah. Perjanjian tersebut tidak ditunaikan oleh ahli kitab. Bahkan mereka telah mencabul perjanjian tersebut dan mereka telah mengungkapkan kata-kata yang sangat-sangat keji. Kata-kata yang boleh menggegarkan langit dan juga bumi. Iaitu orang Nasrani mereka mengatakan bahawa Al-Masih, iaitu Nabi Isa, anak kepada Maryam itu adalah anak Tuhan. Jadi Allah membantah kata-kata orang Kristian di sini. Allah kata, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Allah mengatakan bahawa sesungguhnya orang yang mengucapkan kata-kata tersebut, orang yang berakidah dengan pegangan tersebut, mereka ini telah kufur. Bahkan mereka adalah orang yang kafir. Dan Allah kata, ayatnya seterusnya, qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibn maryam wa ummah wa man fil ardi jami'a. Allah kata kat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Kristian yang jahil tersebut, mereka yang sanggup tergamak untuk mendustakan atau mengada-adakan dakwaan yang palsu. Mereka yang Allah sifatkan sebelum ni dallu an sawa'is sabil, mereka yang telah tersesat daripada jalan yang lurus. Bila mana mereka mengatakan bahawa anak kepada Allah itu adalah Nabi Isa, Al-Masih ibnu Maryam, ataupun bahasa mereka menyebut Jesus. Allah suruh Nabi kata dekat mereka, kalau begitu dakwaan kamu, bagaimana kamu nak membantah sekiranya Allah memutuskan untuk menghancurkan Nabi Isa, ataupun Allah memutuskan untuk menghapuskan ibunya Maryam, ataupun sekiranya Allah berkehendakkan untuk menghapuskan semua yang ada di atas muka bumi ini, siapa yang mampu untuk menahan perkara tersebut? Seandainya nama-nama yang disebutkan itu, termasuk Nabi Isa yang kamu semua sembah itu, yang kamu anggap dia sebagai anak Tuhan itu, bahkan Tuhan itu, pun tidak mampu untuk melawan kehendak Allah, tiada kuasa untuk menegas jika Allah mau mengambil nyawa mereka, maka Allah beritahu ini menunjukkan terbatalnya dakwaan ketuhanan yang mereka tempelkan kepada Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa sendiri pun tak mampu untuk nak melawan kehendak Allah. Kalaulah dirujuk kitab-kitab Bible itu sendiri, kita akan menemui banyak ataupun beberapa potongan yang mana Nabi Isa itu sendiri, sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab suci mereka itu sendiri, berdoa memohon kepada Allah.
bagaimanakah seorang Tuhan memohon kepada Tuhan, sedangkan sifat Tuhan itu dia tidak perlukan kepada sesiapa yang membantunya. Bahkan Tuhan itu maha berkuasa di atas segala sesuatu. Kerana itu Allah nak sebut, bila Allah kata wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah itu maha berkuasa di atas segala sesuatu. Allah nak bagi tahu bahawa hanya milik Allah sahaja urusan pentadbiran semua yang ada di atas langit dan juga bumi. Bahkan di antara keduanya, di antara langit dan bumi itu, semua itu adalah hasil ciptaan Allah. Allah yang miliki, termasuklah manusia-manusia. Bahkan termasuklah rasul-rasul dan nabi-nabi yang mereka sembah itu. Allah berkuasa untuk memberi, Allah berkuasa untuk menarik. Dan tak ada sesiapa yang mampu untuk menolak apa sahaja yang diputuskan oleh Allah. Apa sahaja yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Wahidul Qahhar. Bagaimanakah kamu, wahai orang-orang Kristian, mendakwa bahawa Nabi Isa itu adalah Tuhan, sedangkan Nabi Isa itu sendiri tidak berkuasa, tidak mempunyai kuasa ketuhanan, melainkan mukjizat-mukjizat yang Allah izinkan untuk diberikan kepada Nabi Isa sebagaimana yang dikurniakan kepada nabi-nabi dan juga rasul-rasul yang lain. Bagaimanakah seorang hamba yang dimiliki, iaitu Nabi Isa itu adalah hamba kepada Allah, kamu jadikan sebagai Tuhan yang disembah? Maka ini adalah seburuk-buruk pendustaan. Jadi Allah ingatkan lagi bahawa Allah itu adalah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-18. Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidhunubikum bal antum basharum mimman khalaq yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Apa Allah kata? Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian itu telah berkata bahawa kami ini adalah anak-anak Allah dan kami ini adalah kesukaan Allah. Kami ini adalah bangsa pilihan Allah. Kami adalah kesayangan Allah. Allah muliakan kami. Allah hanya kasihkan kami. Jadi Allah bantah balik mereka dengan mengatakan, Qul falima yu'adzibukum bidhunubikum. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, seandainya apa yang kamu dakwa itu betul, bahawa kamu itu adalah anak-anak Tuhan, kamu adalah kecintaan Tuhan, maka beritahukan kepada aku, bagitahu kepada aku, kenapa Allah sediakan kepada kamu api neraka, balasan Allah yang maha pedih di atas kekufuran yang kamu lakukan, di atas dosa-dosa kamu, di atas pendustaan-pendustaan kamu. Kerana sepatutnya orang yang dikasihi itu tidak diazab. Kamu pun tahu itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 80 Allah SWT sebut, وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. Mereka ini confident sahaja kata api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali sebentar sahaja, beberapa ketika sahaja. Maka Allah balas, bal antum basharun mimman khalaq. Kamu semua ni, wahai orang Yahudi Kristian, hanyalah manusia yang Allah ciptakan sahaja. Bukanlah kamu ini
anak-anak Tuhan, kesayangan-kesayangan Tuhan, kamu sama je macam mana manusia-manusia lain, macam mana anak-anak Adam yang lain. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Allah mengampunkan sesiapa yang dikehendaki dan Allah mengazabkan sesiapa yang dikehendaki. Allah berinteraksi dengan kamu sama je macam mana dengan manusia-manusia yang lain. Kamu tertakluk kepada keadilan Allah, kamu tertakluk pada kurniaan Allah, kamu tertakluk pada kasihan Allah, kamu tertakluk pada balasan Allah, kamu tertakluk kepada syariat Allah. Siapa yang melakukan ketaatan, dia akan mendapat balasan yang baik. Sesiapa yang menjauhi maksiat, dia akan mendapat balasan yang baik. Tetapi siapa yang mengabaikan perintah Allah dan juga larangan Allah, maka dia akan mendapat azab. Itu semua adalah nasib bagi semua manusia. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Dan milik Allah lah semata-mata, hanya senya milik Allah segala urusan pentadbiran apa yang ada di antara langit dan bumi, bumi dan langit. Allah yang ciptakan, dan kepadanya lah semua makhluk-makhluk itu akan kembali. Kamu akan mati, kamu akan diazab juga. Jadi di manakah keistimewaan kamu yang kamu sebutkan itu? Kamu juga hamba Allah. Kamu juga akan kembali di akhirat kelak, dihisab. Kamu bukanlah, tak ada apa-apa keistimewaan pun. Dan kemudian Allah SWT sebut dalam ayat ke-19, Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir faqad ja'akum basyirun wa nadhirun wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna, wahai orang-orang Yahudi dan Kristian yang telah Allah kurniakan kepada kamu Taurat dan Injil, yang menerusinya kamu tahu tentang pengutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diutuskan kepada seluruh umat, seluruh alam ini sebagai rasul akhir zaman. Yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul, yang mana tugas baginda itu untuk nak menjelaskan kepada kamu kebenaran, menjelaskan kepada kamu segala apa yang kamu perlukan untuk mengenali Tuhan dan juga hukum hakam syariat, kerana sesungguhnya sebelum ini kamu sungguh-sungguh mendambakan, menginginkan, memerlukan kepada Rasul yang akan membimbing kamu di akhir zaman. Telah berlalu masa yang lama sejak daripada Rasul yang terakhir sebelum ini, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Satu tempoh yang lama di antara Nabi Isa sehinggalah kepada pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana aulan nasi bibni Maryam, al-anbiya'u auladun 'allatin wa laysa baini wa bainahu nabi." Aku adalah manusia yang paling utama dengan Nabi Isa. Kamu nak mendakwa kamu pengikut Nabi Isa tapi kamu telah menyelewengkan agamanya. Aku sepatutnya yang paling utama, yang paling dekat dengan Nabi Isa. Kerana para nabi, para rasul ini, mereka ini semua bersaudara. Auladun allat. Maksudnya asasnya adalah ayahanda yang sama. Nabi Ibrahim, allat, berbeza-beza ibu. Walaysa baini wa bainahu nabi.
Di antara Nabi Isa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tiada nabi. Bahkan tiada rasul. Berlalu satu tempoh tanpa seorang rasul. Yang mana mereka ini, kalaulah di antara tempoh ini mereka tidak mendapat seruan, tidak sampai kepada mereka dakwah Islam, mereka dianggap sebagai ahli fatrah. Mereka yang hidup di satu tempoh tiada rasul dan nabi. Jadi mereka tidak diazab oleh Allah. Allah kata dalam Quran, "Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha ilaihim rasula." Tidaklah kami ini akan mengazab mereka-mereka sehinggalah diutuskan kepada mereka seorang rasul. Dan hari ini, setelah kamu mengatakan antaqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir, setelah kamu mengatakan bahawa tidak datang kepada kami rasul yang membawa berita gembira dan juga peringatan, sekarang faqad ja'akum basyirun wa nadhir, sekarang ini di hadapan kamu Allah telah mengutuskan basyirun yang membawa berita gembira, wa nadhirun yang membawa berita peringatan. Dah tak ada keuzuran bagi kamu, tak ada alasan bagi kamu untuk menolak dakwah ini. Dan sekali lagi Allah sebut, wallahu ala kulli syai'in qadir. Tiada apa yang boleh menghalang kuasa Allah sekiranya Allah mengkehendaki. Antara kekuasaan Allah, Allah mengutuskan seorang rasul mengikut apa yang Allah kehendaki, bukan sebagaimana yang mereka kehendaki. Mereka berkehendakkan bahawa seorang rasul itu datang daripada keturunan mereka Bani Israel, tetapi Allah turunkan. Buat pertama kali setelah sekian lama, Allah utuskan seorang rasul daripada keturunan bangsa Arabun Musta'arabah, daripada keturunan susu galur Nabi Ismail alaihissalam. Jadi, bila Allah dalam ayat ni kata, ya ahlal kitab, wahai orang-orang Yahudi dan Kristian, ahli kitab. Dalam bahasa Arab, digalakkan, dia ada panggil, kita panggil sebagai al-mukhatab dan juga hurufun nida. Huruf yang memanggil, contoh ya tu maksudnya wahai, kita memanggil. Mungkin bahasa pasar kita, weh, ya ahlal kitab. Al-mukhatab yang dipanggil itu adalah ahli kitab. Itu adalah sifat mereka. Kalau Allah nak panggil orang-orang beriman, Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Allah nak panggil manusia, wahai manusia. Dalam bahasa Arab, faedah bila kita panggil ya, dia nak menunjukkan elemen seruan itu penting. Bila kita panggil ya, maka dia adalah satu panggilan yang penting. Sebab tu bila kita doa, kita kata ya Allah. Kita panggil Allah sebab dalam bahasa Arab, uslub wahai panggilan itu menunjukkan kepentingan apa yang nak disampaikan selepas itu. Bila Allah panggil ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ahlal kitab, selepas itu mesti ada satu ingatan, satu perintah, satu larangan, satu wasiat daripada Allah. Itu nak menunjukkan penting apa yang Allah nak sebut selepas itu. Seperti mana bila kita doa, ya Allah, apa yang kita nak minta Allah selepas itu penting bagi kita. Kita minta sangat-sangat Allah dengar, Allah terima, Allah mustajabkan apa yang kita minta itu. Baik. Itu daripada sudut bahasa penggunaan ya ahlal kitab. Now, kita pergi kepada faedah pengajaran yang kita boleh ambil daripada
ayat-ayat yang kita bincangkan atau kita bacakan sebentar tadi, 3 ayat tersebut. Yang pertama, kalau kita tengok dalam ayat yang sebelum ini Allah kata innallaha huwa. Innallaha huwa. Pada ayat yang mana? Ayat yang mula-mula tu bila kata laqad kafara alladhina qalu laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal. Apa dia? Innallaha ish? Innallaha huwal Masih ibn Maryam. Allah itulah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Jadi kita nak tengok penggunaan huwa. Huwa dalam bahasa Arab dipanggil sebagai dhamirun fasl. Dhamir fasl ni kata ganti yang terpisah. Huwa yang kita terjemahkan sebagai dia. Bila digunakan perkataan dhamirul fasl, dhamir yang terpisah ini, dia menunjukkan beberapa maksud. Yang pertama, dia menunjukkan elemen maksud al-hasru. Al-hasru ni dari segi bahasa Arab, dia kepung. Maksudnya apa yang nak disebut dia, apa yang nak dikatakan dia selepas itu, maksud dia tu terkepung pada itu. Contoh, kita nak kata huwa jamilun. Dia cantik. So kita nak kata dia memang cantik. Tak terkeluar maksud daripada cantik itu. Maksudnya sangat-sangat cantik. Jangan nak pandai-pandai nak kona-kona lagi. Cantik ini mungkin ini tak cantik. Yang kedua, dia membawa maksud taukid. Membawa maksud memperkuatkan maksud apa yang nak disebutkan selepas itu. Jadi bila mana Allah sifatkan dalam ayat ni laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam, seolah-olah Allah nak menegaskan kepada kita itulah dakwaan, memang dakwaan utama orang-orang Kristian. Dalam akidah mereka, Trinity yang mereka sebut itu, mereka memang mendakwa Tuhan itu sebahagian daripada Nabi Isa. Nabi Isa itu sebahagian daripada Tuhan. Mereka ini seolah-olah mengatakan bahawa Nabi Isa ini adalah versi Tuhan yang dijelmakan sebagai manusia. Menjadikan Tuhan versi manusia itu ada kelemahan-kelemahan dan juga ada beberapa power. Jadi mereka nak mengatakan walaupun dia nampak berbeza, tetapi dia adalah asal yang sama. So dia kata Nabi Isa itu juga adalah Tuhan, tetapi dia anak Tuhan. Itu dia main konsep Trinity di situ. Allah nak menegaskan kepada kita penggunaan huwa kat situ maksudnya memang itulah, tak ada orang lain lah yang dimaksudkan. Yang kedua, Allah kata Al-Masih ibn Maryam. Nabi Isa bin anak kepada Maryam, yang menunjukkan bahawa harus juga seorang anak itu untuk dipanggil, dibinkan kepada ibu dia. Cumanya di atas bumi ini ataupun sementara kita hidup ini, kebiasaannya seorang anak itu dibinkan kepada ayah. Tapi di akhirat nanti juga seorang anak itu juga akan dipanggil dengan bin atau binti kepada ibu dia. Yang ketiga, Allah membantah keras dakwaan-dakwaan orang Kristian bila mana Allah kata faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibn maryam wa ummuhu wa fil ardi jami'a.
Siapa yang boleh buat apa-apa? What can you do? What can anybody do? Kalau Allah nak hapuskan Nabi Isa dan juga ibu dia, memang Allah tak akan hapuskan. Maksudnya daripada sudut, bukanlah maksud daripada sudut Allah tidak mengambil nyawa mereka, tetapi kerana Nabi Isa itu adalah kekasih Allah, ibunya adalah orang yang salihah, takkanlah Allah nak menazab mereka ataupun menghancurkan mereka. Tetapi Allah gunakan argumen ini menunjukkan memang Allah marah. Memang Allah membantah tegas apa yang mereka katakan itu. Apa yang dia boleh buat? Tuhan yang kamu dakwa itu, kalau aku juga hapuskan dia, apa yang kamu boleh buat? Apa yang dia pun boleh buat. Yang keempat, Allah SWT sebut dalam ayat tadi itu kan, Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Kat sini Allah menggabungkan elemen dalil daripada sudut akal dan juga daripada sudut dalil nas. Maksudnya daripada segi akal tu Allah cuba nak suruh buatkan mereka berfikir. Siapa yang memiliki bumi dan langit ini? Dalam kitab suci kamu itu, kamu juga mengatakan Jesus itu mengikut arahan Tuhan. Jadi, siapa yang mengikut arahan itu, dia dipunyai belonging to someone. Maka, ini menunjukkan penting juga kita belajar tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan logik. Khususnya bila mana kita nak berargue dengan orang-orang yang tidak memahami nas, tidak memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka argumentasi kita kena disaluti dengan elemen-elemen logik juga, supaya mereka boleh faham dan mereka boleh terima. Kalau kita hanya qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, mereka pun tak dapat nak hadam apa yang kita sampaikan itu. So, bancuh dalil-dalil itu dengan satu pemahaman yang boleh mereka fahami. Yang kelima, dalam ayat-ayat ini ada tentang apa yang dipanggil sebagai teknik perdebatan ataupun teknik diskusi. Dalam ayat ini, ketika Allah nak membantah orang-orang Yahudi dan Kristian, Allah akan membantah apa dakwaan utama mereka. Iaitu dakwaan utama mereka, mereka mengatakan, orang Kristian kata, Nabi Isa itu anak Tuhan. Nabi Isa itu adalah Tuhan. Maka Allah bantah dengan kata, aku boleh hapuskan Tuhan yang kamu dakwa itu. Maka Allah telah membantah mereka, argumen utama mereka. Istilahnya kalau kita kata potong kepala, badan akan jatuh. Cantas yang paling kuat, yang lain semua akan ranak. So dalam berhujah kita potong hujah dia yang paling kuat, yang lain-lain juga akan roboh. Dan yang keenam, ketika kita berdiskusi ataupun berdebat, selain daripada kita membantah hujah-hujah argumen-argumen mereka, kita juga boleh timbulkan persoalan yang membuatkan mereka akan terfikir. Yang persoalan itu sendiri membantah mereka. Jadikan mereka ini apa? Berlaga di antara hujah-hujah mereka ini, berlaga di antara satu sama lain. Kerana itulah Allah timbulkan soalan. Allah kata, "Falima yu'adzibukum bidzunubikum." Yakni
orang-orang Yahudi Kristian di sini ada dalam kitab suci mereka, mereka sendiri mengaku mereka juga akan diazab. Sebab itulah Allah nukilkan yang orang Yahudi ini mengaku kami ini akan diazab, tetapi dengan azab yang sikit. Jadi Allah kata qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalaulah betul kamu kata Tuhan ni sayang kamu, kamu ni kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan, kenapa Tuhan nak mengazab kamu? Tak ada seorang ibu pun yang nak anak dia diazab. Tak ada seorang ayah pun yang nak anak dia seksa menderita. Dan setelah membantah hujah yang ketujuh, digalakkan untuk kita isbatkan, kita tegakkan apa yang betul. Bila tadi Allah dah argue, Allah dah bantah mereka yang kata Nabi Isa itu anak Tuhan ataupun Tuhan, kemudian Allah timbulkan persoalan-persoalan, kemudian Allah sebut Nabi Isa itu anak kepada Maryam. Allah kata Al-Masih ibnu Maryam. Dah, itu yang betul. Bukannya dia bin kepada Tuhan, tetapi dia Al-Masih ibnu Maryam. Dia adalah anak kepada Maryam, sebagaimana manusia-manusia lain juga anak kepada ibu ayah mereka masing-masing. Yang ke-8, azab yang Allah nak timpakan kepada Bani Israel, iaitu Yahudi dan Kristian ini, tidak akan terputus sebagaimana yang mereka dakwa. Tetapi Allah kata qul falima yu'adzibukum bidzunubikum, kenapa Tuhan mengazab kamu? Kalau kita perhati, kita pernah sebut pada siri yang lepas, yu'adzibukum fi'il mudhari' present tense, yang mana dalam bahasa Arab penggunaan fi'il mudhari' present itu menunjukkan elemen of berterusan. Seolah-olah Allah nak bagi isyarat kat sini, yang mana azab yang ditimpakan kepada mereka di akhirat nanti berterusan. Disebabkan kekufuran mereka, mereka akan terus diazab secara kekal. Dan bila mana yang ke-9 Allah kata, falima yu'adzibukum bidzunubikum, kenapa kamu diazab dengan dosa-dosa kamu sendiri? Allah sebut kat sini, yu'adzibukum bidhunub, Allah mengazab kamu dengan dosa kamu. Kat sini apa yang kita boleh faham? Penting untuk kita menjelaskan kata-kata kita, justify apa yang kita nak sebut. Allah tak kata yu'adzibukum saja, Allah akan azab mereka saja. No. Tetapi Allah sebutkan kenapa, atas dasar apa mereka diazab. Maka Allah sebut diazab kerana dosa-dosa mereka. Sama juga kalau kita nak denda anak-anak kita ataupun kita nak hukum sesiapa, jangan hukum macam tu. Tak tahu, orang tu tak tahu apa salah dia. Sebut. Kata kat dia, okey abang, hari ni abang tidur tak boleh tak boleh buka aircon. Sebab apa? Sebab ini. Sebut, bagi dia faham apa yang dia buat tu salah, dia fikir, dan insya-Allah dia tak ulang balik. Yang ke-10, Allah kata walillahi mulkus samawati wal ardi wama bainahuma. Bagi Allah itu kekuasaan, kerajaan di langit, di bumi dan di antara keduanya. Maksudnya di antara bumi dan langit ini ada satu dimension, ataupun kita ada satu penciptaan yang besar. Sebab Allah sebut di antara bumi dan langit. Hakikatnya, hakikat langit yang Allah kata 7 langit itu pun kita tak mampu nak hadam. Kita tak tahu langit pertama itu di mana penghujungnya. Kita tak tahu. Entah bagaimana besar dan luasnya 7 lapisan langit itu. Allah Ta'ala alam.
Kemudian Allah sebut, walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Dan bagi Allah kerajaan langit dan bumi dan keduanya. Kemudian Allah tutup dan Allah sudahi dengan wa ilaihil masir, dan kepadanya lah destinasi tempat kembali. Tetapi ayat sebelum itu Allah sebutkan ayat yang mirip. Allah kata walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha', tetapi Allah sudahi dengan wallahu ala kulli syai'in qadir. Dua ayat yang nampak macam serupa, tetapi penyudah dia disudahkan dengan ayat yang berbeza. Sebab bila ayat yang sebelum tu Allah kata wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah nak menjawab tentang apa yang orang Kristian ni dok kata Allah itu Tuhan. Nabi Isa itu adalah Tuhan. Maka Allah nak bagi tahu siapa yang berkuasa sebenarnya. Maka Allah sudahi dengan wallahu ala kulli syai'in qadir. Tetapi ayat yang berikutnya Allah kata walillahi mulku samawati wal ardi bainahuma wa ilaihil masir. Allah sudahi dengan wa ilaihil masir. Kepadanya lah kamu akan kembali, destinasi kamu akan kembali. Kerana yang kedua itu Allah nak mengancam mereka. Allah nak mention kepada mereka bahawa buruk benar amalan kamu ni, apa yang kamu perkatakan, di hujung nanti kamu akan kembali kepada Tuhan. Kamu akan dihisap balik kepada Allah. Kemudian poin yang ke-12, Allah kata ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna, wahai ahli kitab, telah datang kepada kamu rasul kami. Yakni penting untuk ditegakkan hujjah. Hujjah ini penting. Jangan kita terus menghukum. Contoh, ada orang dikata, bila dinampak ada orang misal kata tidak menutup aurat, apa yang diucapkan pertama, terus bash. Sebelum dia nak bash tu, adakah telah ditegakkan hujjah kepada dia ataupun tak? Maksudnya, adakah kita tahu yang dia tahu tentang benda itu penting ataupun tidak? Ramai daripada orang, dia lebih suka menghukum daripada membimbing. Membimbing itu kita menegakkan hujjah. Bagaimana kita mengetuk pintu hati, kita slow-slow buka pintunya, dan kemudian kita menariknya ke arah pintu hidayah tersebut. Itu menegakkan hujjah. Menghentam ataupun bash, perli dan seumpamanya hanya akan mengakibatkan orang tersebut menjauhi agama. Yes, kita mungkin nampak lebih baik secara zahir. Mungkin kita menutup aurat, mungkin kita itu dan ini. Tetapi kita juga pernah berada di tempat yang kita tak tahu apa-apa. Ada orang yang membimbing kita. Setiap orang bermula daripada suatu tempat. Maka jangan kita lupa di mana kita bermula. Begitu juga jangan kita lupa orang itu juga perlukan permulaan. Jangan diremehkan, jangan dihentam. Doakan kebaikan buat mereka. Satu hari nanti siapa tahu mereka mungkin akan jadi lebih baik daripada kita. Kemudian Allah SWT sebut ala fatratin minar rusul. Ala fatratin minar rusul, Allah mengiktiraf bahawa sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada rasul-rasul yang lain. Dan selepas daripada Nabi tiada lagi kerasulan. Sebab tu Allah kata lagi dalam misalnya suratul Ahzab,
walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasulullah itu adalah penutup kepada para nabi, penutup kepada para rasul. Dan sebahagian daripada rahmat Allah, Allah mengutuskan kepada kita semua rasulnya supaya menjadi hujah kepada kita. Tak adalah nanti kita kata bila kita dah hisab, ya Allah, aku tak tahu ada ke Islam ni, ada ke rasul ke. Ramai orang pernah dengar tentang Nabi, ramai orang pernah dengar pasal Islam, tetapi tidak berusaha untuk mengkaji. Dan kalau kita perasan, Allah ulang perkataan. Mula-mula Allah kata ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Kemudian Allah kata lagi faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Allah ulang dua kalimat itu. Kami tak ada orang yang datang kepada kami yang membawa peringatan dan berita gembira. Allah kata bahkan telah datang kepada kamu yang membawa peringatan dan juga berita gembira. Di sini kita boleh ambil faedah. Kalau dalam kita menyampaikan satu ucapan ataupun kata-kata, jika benda itu penting untuk kita peringatkan, maka kita boleh ulang. Kita boleh ulang. Bahkan Nabi SAW, bila nak menyampaikan sesuatu yang penting, Nabi ulang sampai 3 kali. Qad khaba wa khasir. Qad khaba wa khasir. Qad khaba wa khasir. Bila mana sahabat dengar Nabi ulang macam 3 kali, oh sahabat tahu, benda ni penting. Siapa tu? Ada kala Nabi SAW ulang, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman kamu, tidak beriman kamu, tidak beriman kamu. Nabi ulang. Berkali-kali Nabi ulang untuk nak menunjukkan apa yang nak disampaikan itu sangat-sangat penting. Itu skill lah dalam pengucapan. Wallahu ta'ala alam, tekak kita pun masing-masing dah kering. Dan insya-Allah saya bagi peluang untuk kita semua bersiap sedia untuk berbuka puasa. Jangan lupa untuk sentiasa mendoakan diri saya ketika mana berbuka semua. Ketika itu adalah saat yang insya-Allah doa kita semua mustajab. Selamat berbuka puasa semua dan juga selamat berRamadan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi.